Ibrahim alaihissalam dengan bantuan puteranya Nabi Ismail alaihissalam mendirikan Kaabah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah sebuah bangunan yang didirikan di tengah-tengah kawasan terbuka. Kedudukannya ini mendefinisikan arah kiblat umat Islam. Pada masa itu, solat dan tawaf dilakukan di kawasan yang terbuka. Malah binaan bangunan ini tidak berubah-ubah sehinggalah ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keadaan Masjidil Haram pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar tidaklah seluas seperti sekarang. Pada zaman Sayyidina Umar dan Uthman, masjid ini diperluaskan dan dibina dinding di sekelilingnya. Kini, Masjidil Haram sekali lagi bakal berubah wajah dengan projek pembesaran yang terbesar dalam sejarah. Dijalankan di kawasan seluas 400,000 meter persegi. Jika jemaah datang ke Masjidil Haram hari ini, ramai yang hilang arah seketika 4 hingga 5 jam dalam mengesan laluan pulang ke hotel penginapan. Kalau tidak ditanda pintu mana laluan masuk, nescaya boleh tersasar. Tidak lengkap kunjungan ziarah ke Arab Saudi jika tidak hadir ke muzium di Mekah ini, kerana muzium ini menempatkan banyak sejarah berkaitan Kaabah dan juga bumi Mekah tersendiri. Dan inilah dia yang anda dapat saksikan, gambaran wajah baru Masjidil Haram yang dijangka siap pada tahun 2020 menggunakan pelbagai teknologi terkini. Pembesaran ini bertujuan memperbaiki perkhidmatan yang diberikan kepada berjuta-juta jemaah yang datang untuk haji dan umrah. Projek Masjidil Haram ini mempunyai 6 komponen utama, iaitu perluasan di dalamnya, pembinaan jambatan dan laluan pejalan kaki, bangunan perkhidmatan yang baru, pusat-pusat kesihatan, pejabat pertahanan awam, stesen pendingin hawa pusat dan loji tenaga simpanan. Terdapat rancangan untuk membina lebih banyak laluan dan terowong sekitar masjid sebagai sebahagian daripada projek ini. Kerja-kerja perluasan mataf di sekeliling Kaabah kiat dilakukan dengan merobohkan struktur lama di sekitar Kaabah. Penyiapan peringkat kedua akan meningkatkan kapasiti mataf untuk menampung sehingga 75,000 jemaah yang bertawaf setiap jam. Bukan setakat pembesaran Masjidil Haram, bahkan melibatkan projek pengangkutan awam dari Mekah menelan kos 69 bilion rial. Ini termasuk sistem metro yang akan memastikan aliran lancar lalu lintas di bandar. Apabila siap kelak, ia secara tidak langsung akan membolehkan Malaysia memohon kota haji yang lebih banyak dari Kerajaan Arab Saudi. Ketika ini terdapat 1.6 juta rakyat Malaysia yang telah mendaftar dengan tabung haji untuk menunaikan ibadah haji. Sejak projek pembesaran Masjidil Haram dilaksanakan, kota jemaah haji Malaysia telah dikurangkan sebanyak 20% daripada kota sebenar setiap tahun. Kota jemaah haji Malaysia tahun lepas direkodkan sebanyak 22,320 jemaah. Melalui hubungan akrab antara kedua-dua negara, maka insya-Allah rakyat Malaysia yang terpaksa menunggu giliran lama untuk mengerjakan haji bakal menunaikan rukun Islam kelima dalam ruang waktu yang lebih awal. Sama-sama kita doakan.